Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita senyum dulu. Sebelum kita berjumpa. Sekarang kita dah masuk part 3. Sekarang ni kita akan fokus kepada satu benda iaitu kuadratik. Sebelum ni equation. Sekarang kita akan buat function. Alright. Boleh nampak? Okay, basically dia adalah mungkin ada yang sama dan kemungkinan dia ada lebih sikit penambahan dia. Mungkin dari segi kita boleh melukis gambar. Ataupun kita panggil sketch the graph ataupun melakar. Itu yang kita akan fokuskan dekat sini. Sebenarnya dia adalah satu topik yang panjang. So cikgu akan cuba ringkaskan untuk lebih kepada pemahaman. Dalam Maths ni pertama sekali kena faham. Faham. Okey, sekarang ni quadratic function. Apa beza dia dengan quadratic equation? Itu yang kita kena faham. Nombor 1. Quadratic equation. Okey, kita ambil general quadratic equation tau. Ni bukan function lagi. Kita ambil lah contoh bx. Ingat ke lagi? Tak ingat, boleh tengok balik. Dia sama dengan kosong. Function ni sebenarnya cikgu nak bagi senang kamu faham sahaja. Sebenarnya dia bukan equal to kosong. Function ni kita letak sahaja dia fx. Yang ni dah nama dia quadratic function. Quadratic sebab apa? Sebab dia kuasa 2. Quadratic. Okey? Dan fx ni menunjukkan dia adalah function. Okey, untuk topik ni, quadratic function 2.3, kita akan fokus kepada beberapa perkara lah. Pertama sekali, cikgu nak ambil berkaitan dengan kita nak convert. Ni nombor 1 nanti kita akan buat. Kita akan convert. Nanti kita tunjukkan macam mana nak convert daripada bentuk ke suatu bentuk yang lain. Contoh, daripada bentuk apa? Bentuk apa? Intercept form. Contoh, intercept form. Nanti kita akan tunjuk macam mana bentuk dia. Macam mana nak tukarkan dia. Intercept form kepada bentuk general form. Contoh, begitu jugalah sebaliknya. Nanti kita akan cuba tunjuk dan rungkaikan. Boleh. Dan kedua pula kita akan cuba masuk. Ini kita dah belajar. Dia berkaitan dengan B kuasa 2 minus 4AC. Dalam function pula. Ini kali dalam function. Tapi sama sahaja. Dia ada 3 jenis kan. Yang lebih daripada kosong. Ini sama dengan kosong. Dan satu lagi apa? Less than 0. Ini ada dekat part sebelum ni kita belajar. Kalau macam sama lebih besar daripada kosong, dia akan menyentuh 2 kan. Tu macam ni contoh. Yang kalau ni sama dengan kosong, dia akan sentuh tepat-tepat sebagai tangent. Kita panggil dia tangent. So kalau less ni dia adalah graf-graf yang terapung di udara. Dia tak kena pun dia punya x-axis contoh. Okey, yang itu nombor 2 kita akan belajar. So kita akan terus fokus lagi nombor 3. Cikgu nak terang dulu apa yang kita akan belajar. Nombor 3 kita akan tengok effect changing. Nanti kita akan tengok effect changing. Macam mana kalau A dia berkurang, apa dia punya effect pada graf. Effect changing in graph. Kita buat macam itulah, in graph. Nanti kita akan tengok macam mana. Sebenarnya kalau kamu dah faham, sepatutnya efek ni tak ada masalah untuk kamu. Dan yang terakhir mungkin kita akan cuba sketch. Sketch ni macam biasalah, memang ada. Kita kena tahu macam mana nak lukis kuadratik ni. Memang dia perlu sebab bila penyelesaian dalam Maths SPM ni, kebanyakan student ni dia tak faham macam mana nak melukis gambar. So dia tak boleh nak buat pun soalan tersebut. Okey, ini 4 perkara yang kita akan cuba go through slow. Boleh ingat balik, ini adalah general form. Cikgu ulang balik, sebenarnya dia adalah general form. Ingat balik kan, apa dia A, apa dia B kan, apa dia A, apa dia B, apa dia C. Lepas tu ingat juga satu lagi, yang ini, B kuasa 2 minus 4AC, ini kena ingat sebab kita akan guna balik semula. Then also the final one is mungkin yang sama yang kamu dah belajar adalah completing the square. Ini ada dalam part 1, tak silap cikgu. Part 1 kamu boleh tengok macam nak completing the square. Okey, kita akan tengok macam mana. Kita akan terus dulu kepada nak menukar dulu. Boleh? So, ini ada beberapa bentuk. Ini bentuk ni kamu kena hafal dan kamu kena tulis sekarang. Baru kamu boleh faham. So, ini bentuk general form. Setuju? Setuju. Yang ni. Cikgu dah cakap tadi. Kalau dia nak bentuk dalam intercept form, so kamu kena buat factorization. Nanti kita akan cuba tengok macam mana nak buat intercept form. Kalau sini nak ke sini, kena expansion. Kalau sini nak ke sini, kena guna ini vertex form. Kalau vertex form ni sebenarnya dia completing the square lah. Contoh, cikgu bagi contoh lah supaya kamu nampak. Contoh yang ni. Tak nampak? Sorry. Kita ambil ni. Kita ambil ni Yang ni kita letak sini Okey, cikgu cuba masukkan nilai dia. Fx. Besar sangatlah cikgu. Sekejap nak. Okey. Contoh. Fx. Ini bentuk completing the square tau. Ini contoh. Tolak 1. Kuasa 2 tambah 5. Yang ini kita dah tahu dah bentuk dia sebenarnya bentuk completing the square. Ini bentuk dia kita nampak dah. Ini bentuk vertex form. Kalau vertex form ni kita automatically kita boleh tahu apa
apakah nilai maksimum atau minimum. Okey, sekarang tengok cikgu betul-betul. Siapa yang tak faham tolong follow dulu. Ini adalah nilai A. Kalau dia positif, ini kan kuadratik. Kuadratik dia ada dua je, sama ada dia sedih ataupun dia senyum. Kalau senyum dia kena positif, kalau sedih dia negatif, betul tak? Sekarang A dia, ini nama dia A tau. A dia positif, rasa-rasa bentuk macam mana? So dia bentuk senyum. So tak payahlah tulis sedih dah, senyum je. Okey. Bila ini kita katakan dia adalah bentuk vertex form, sebenarnya daripada situ kita boleh nampak dah apa dia? Minimum ni, minimum point. Point yang paling rendah cikgu dah tahu dah. Sebenarnya koordinat dia adalah yang ni X kan. Kalau X tolak 1, dia akan jadi sama dengan kosong. X sama dengan 1. Dia terbalikkan je. Kalau nampak je negatif, maknanya jawapan dia 1 lah. X dia 1. Y dia berapa? Y dia ambil saja di bahagian belakang ni 5. So, kita dah tahu dah. Dia punya coordinate of minimum point. Kita panggil minimum point. Kalau macam ni, sedih. Point kat atas ni, kita panggil maximum. Ini kena faham juga dalam kuadratik. Sebab dia sangat penting. Kalau kamu tak nampak yang tu, so dia susah nak nampak benda-benda yang lain. Benda-benda gaib yang lain. Contoh. So, sekarang ni, kita punya first lesson kita, number 1, kita nak cuba tukarkan ya. Ingat So, yang ni kita kena tukar dulu. Kalau ada completing the square, kita akan follow completing the square. Kalau kena expansion, kita guna expansion. Expansion tu tahu kan macam mana? Kembangkanlah. Ni darab ni, ni darab ni, ni darab ni, ni darab ni. Ni form 3 punya pembelajaran. Kalau nak factorize, ambil ini factorize. Pakai calculator pun boleh nak guna factorize. Tak ada masalah. Janji factorize yang betul. Nanti kita akan tunjukkan. Okey, kita pergi kepada exercises. Ini semua soalan daripada buku teks. Ni cikgu ambil example number 12. Kita tengok sikit muka surat berapa. 12, cikgu ambil daripada muka surat 56, 56. So, boleh tengok example number 12. Okey, sekarang ni soalan dia nak, apa dia? Express quadratic function. Inilah quadratic function dia. Nampak bentuk apa tak ni? Yang ni bentuk vertex. Cikgu Hafizul kata, ini positif. Dia akan membentuk satu bentuk senyum. Dan dia boleh tahu titik kat bawah dia berapa? Negatif 9/4 dengan negatif 1/8. Inilah koordinat dekat bawah tu sebenarnya. Nanti kita akan melukis, kita akan melakar graf, kita akan gunakan kaedah ini. So, yang buat pertama sekarang ni dia tak pakai lagi lah, nanti kita akan tunjuk. Sekarang dia suruh tukar saja. So, sekarang ni kita tengok kepada kita punya equation. Dia bagi equation of vertex. Betul vertex? Betul. So, kalau vertex, dia nak tukar bagaimana ni? In the intercept form. Okey, macam mana nak buat? Nak bagi jadi intersect form. So, cara dia, ni cikgu tak nak tulis-tulis dah. Sebab dia sebenarnya senang je. Kamu boleh buat sendiri. Sebenarnya knowledge kamu saja. So, sekarang ni, follow cikgu boleh? Okey, sekarang ni, ini step pertama dia. Tengok ini semua. Ini dia salin balik soalan. Betul ya? So, yang ni, yang pertama sekali, dia expandkan dalam ini. Kembangkan ini, dia akan dapat yang ni. Lepas tu, dua ni didarab dengan dalam. Lepas tu, dia selesaikan. Nanti dia akan dapat satu bentuk. Bentuk dia apa? Bentuk ni, general form. Boleh nampak tak? Bila general form, dia nak bentuk apa? Intercept form. So, intercept form, dia kena factorize sahaja. Factorize, tahu tak macam nak factorize? Cikgu ada tunjuk kan? Kuadratik. Tengok cikgu punya video, kuadratik versus calculator. Tolong tengok. Benda yang kamu boleh belajar dekat situ. Boleh tekan calculator sahaja. A sama dengan berapa? A sama dengan 2. B sama dengan 9. C sama dengan 10. Kamu akan dapat kuadratik yang ini. Boleh nampak tak ini? So, yang ni kena tengok betul-betul cara dia. Boleh nampak tak? Okey. So, kamu boleh tengok kamu cikgu punya video dan kamu akan dapat inilah bentuk dia punya bentuk intercept form. Lepas tu dia boleh bagi conclusion dekat bahagian bawah ni. Thus, the quadratic function in the intercept form from ini can express ini. Lepas tu dia bagi tahulah dekat sini tadi A berapa? A 2. Yang ni bentuk intercept form. A dia adalah di luar. Ni A dia di luar. A dia di luar kan ni. Tak faham tak nampak? Okey ni nampak ni. Intercept form dia ni. Boleh nampak? Nanti dia explain balik semula saja. A dia adalah yang ni, P dia adalah yang ni, Q dia adalah yang ni. Okey, so kamu boleh explain dekat situ. Tak apa, kamu kalau tak tahu yang explain tu tak apa. Sebenarnya 2 adalah dia punya A. Negatif 5/2 adalah yang ini sebab dia kena tolak kan. So ini adalah ini. Itu bentuk dia. Okey, so itu sebenarnya bahagian bawah ni tak apa. Kamu hold dulu pun tak apa. Kamu faham dulu macam mana nak ubah dia dulu. Okey, yang itu lebih penting sebenarnya pada cikgu. Okey, sekarang ni kita pergi kepada example seterusnya 13. Adakah dia masih lagi convert? Ya, dia masih lagi convert lagi, tak ada masalah. So kita pergi. Dia kata equation dia adalah yang ni. Function dia adalah ini. Dia nak tukar kepada bentuk apa ni? Bila kita nampak ni, cikgu nampak lah. Bentuk dia adalah bentuk completing the square. Cikgu panggil sebelum ni. Ataupun kita panggil dia bentuk vertex. Dia benda yang sama kan. Dari sini cikgu cakap, cikgu boleh tahu dah bentuk dia apa. Bentuk dia senyum ke sedih ke kalau A dia positif. Tapi A dia kita tak tahu sekarang. So tak ada masalah. So kita kena guna kaedah completing the square sahaja.
Cikgu dah ajar dah completing the square dalam part 1. Tolong buat. Nak cikgu buat pun boleh juga cikgu buat dekat sini. Tak ada masalah pun. Okey. Boleh? Okey, ini kita boleh guna tak completing the square? Kalau dia ingat completing the square ni kalau kamu buka buku lain, dia akan ada banyak dia punya cara dia, tapi jawapan dia tetap sama. So kalau cikgu akan buat macam ni dulu. Cikgu salin dulu nah. Cikgu akan buat macam ni. 3x kuasa 2 tambah 2x. Cikgu memang suka menjawab macam ni. So sekarang ni cikgu kena pastikan bila nak completing the square sini kena 1. Sekarang cikgu keluarkan dulu. X kuasa 2 tambah 2 per 3 X. 2 per 3 X ke? Tolak 1 per 3. Yang ini first cikgu ubah jadi ini. Siapa yang tak nampak, tolonglah nampakkan juga. Cikgu tak boleh tolong. So sekarang ni, cikgu punya motif sekarang ni, cikgu tinggalkan negatif 3 di luar. Nanti cikgu akan masukkan balik. Yang ini cikgu kena buat completing the square. Boleh? Macam mana nak buat? Cikgu akan buat macam ni dulu. Kalau tengok pada video cikgu akan buat macam ni. X tambah dengan something. Yang ini cikgu bawa siap-siap ke kanan. Tambah macam ni, something. Nak tambah apa? B over 2. B dekat sini adalah 2 per 3. 2 per 3 bahagi 2. 2 per 3 kamu bahagi je 2. Kamu akan dapat 1 per 3. Lepas tu kamu kuasakan 2. Ini 1 per 3 kuasa 2. Macam ni cikgu akan dapat. Lepas tu nak buat apa? Cikgu buat X. Cikgu ambil daripada sini, tolak 1 per 3 kuasa 2 sama dengan berapa dekat sebelah sana bila ditambah 1 per 3. Ini akan jadi 1 per 3 tambah 1 per 9. Kamu akan dapat 4 per 9. Cikgu terus 4 per 9. Lepas tu cikgu akan dapat, cikgu cantikkan. Boleh nampak dekat situ. Okey. Cikgu akan dapat berapa dekat sini? X tolak 1 per 3 kuasa 2 tolak 4 per 9. Ingat cikgu dapat macam ni kan? Cikgu kena ambil balik yang 3, negatif 3 dekat luar tu. Cikgu kena letak balik dekat situ. Macam ni cikgu letak. Sebenarnya jawapan akhir dia sebenarnya didarabkan ke dalam. Sini. So akan jadi negatif 3 X tolak 1 per 3 kuasa 2. Sini tolak akan jadi tambah 3, 9, 12, 4 per 3. Like this. Boleh, so daripada sini kita nampak dah. Ini sebenarnya adalah dia punya A. H dia adalah 1 per 3. Dan K dia adalah semua dekat belakang ni. Ini bentuk ni. Boleh nampak ni. Bentuk vertex. Boleh nampak tak ni? Ini bentuk vertex. Cikgu dah pulang balik sini. Bagi supaya kamu nampak. Ini bentuk vertex. Kamu kena hafal dulu bentuk ni dulu. Baru kita boleh jawab soalan. So daripada sini cikgu buat ni kaedah completing the square. So cikgu dah dapat lah ini. So dah boleh dapat lah conclusion dia. Boleh, rasa-rasa completing the square ni bentuk dia apa? Kita nak buat. Ini kan bentuk ni, cikgu padam ni. Okay, bentuk dia senyum ke sedih? Sebab dia negatif, so dia akan sedih. Daripada bentuk vertex ataupun kaedah completing the square, kita boleh tahu dah titik yang atas ni. Maksimum. Maksimum jadi berapa? Jadi 1 per 3 dengan 4 per 3. Okay, kegunaan ni penting untuk kita proceed nanti untuk dekat case, untuk kita sketching the graph. Okay, tanpa buang masa, kita terus pergi kepada part yang kedua. Yang tadi part 1 kita dah settle nak mencari nak convert dia daripada vertex ke standard form kepada intercept form, kita dah settle. So sekarang ni kita nak mengulang kaji sahaja bahagian B kuasa 2 minus 4AC. Ingat ke tak ingat sebelum ni kita belajar kalau greater than 0 bermaksud dia adalah ada two different root ataupun distinct root. Ini kena ingat tau sampai bila-bila. B kuasa 2 minus 4AC sama dengan kosong bermaksud dia cuma ada two roots, two same root pun boleh juga. Macam tu. Bentuk dia macam mana kita akan tengok. B kuasa 2 minus 4AC less than 0, so dia kata no root. Bentuk dia macam mana cikgu? Okey, kalau bentuk dia kalau nak lukis macam ni, contoh senyum lah cikgu bagi, dia akan membentuk dua. Dia akan bersilang dengan dua tempat. Kalau sini dia akan bersilang dengan tepat-tepat satu ataupun garisan ni dipanggil tangent. Kita akan tengok nanti. Dan ini pula no root dia sama ada terapung. Terapung ataupun kalau maksimum dia akan ke bawah lah. Dia tak kena pun garisan X. Tak ada satu garisan pun yang memotong dia. So kena ingat ketiga-tiga ni sebab untuk topik ni pun ada juga kita nak selit-selitkan juga benda yang sama supaya memudahkan kita. Boleh tak anak-anakku sekalian? Boleh ke tak? So kita rehat-rehat dulu. Sementara cikgu nak padam ni dulu. Ini cuma knowledge saja cikgu nak buang. Okey, settle. Sekarang kita pergi fokus kepada kita punya soalan. Yang ni pun cikgu tak nak buat juga. Cikgu nak tunjuk-tunjuk je. Orang kata kuih tunjuk-tunjuk kan. Raya kuih tunjuk-tunjuk. Okay, first kali. Fokus example number 11. Page nombor berapa ni? Page number
53. Page number 53 dekat buku teks. Apa yang ada buku teks boleh tengok. Macam mana cikgu explain dekat sini sebenarnya senang sangat. Okay, find the value of m such that the x-axis is tangent. Ingat tak cikgu cakap tadi tangent? Kalau tangent ni memang dia definition tangent tu adalah bila ada satu curve, contoh apa-apalah sebenarnya satu equation, dia menyentuh pada satu titik sahaja. Sebab tu kita panggil dia tangent. Garisan tangent pun boleh ada orang sebut. So bermaksud sekarang ni kita punya equation ni dia nak pakai apa? B kuasa 2 minus 4AC sama dengan kosong. Boleh faham? Tapi cikgu saya tak tahulah A dia apa, B dia apa. Senang je. Mula-mula kalau belum susun, kamu kena susun. Sekarang ni soalan kita dah tersusun. So tersusun maksudnya dia dah X kuasa 2 kat sini. X ni nombor kat belakang. Faham tak? M dia akan cakap constant dekat situ. Okay. So kita punya A berapa cikgu? A kita adalah M plus 3 plus 1. Plus 3 pula tersasul. B dia berapa? B dia adalah 4 bracket M minus 2. C dia adalah semua sekali kat belakang. Kamu masuk je, dia masuk je. B, ni B kuasa 2 minus 4 A C. Nampak? Kamu settlekan sampai bawah, kamu akan dapat M sama dengan 1, M sama dengan 8. Kita ada buat latihan sebelum ni. So, suppose benda ni sangat senang dan mudah. Okay, kena faham je dia punya ayat. Okay, kita baca pula ayat nombor 2 cikgu. Find the range, ini pula ayat nombor 2. Find the range value of K, quadratic function, has no x-intercept. Mana maksud dia tergantung sepi kan. Dia tergantung sepi. Graf dia macam ni lah contoh. Ke atas saja. So ini adalah B kuasa 2 minus 4AC less than 0. Less than 0. Nampak tak? Betul tak less than 0? Tengok dekat bawah ni. Penyelesaian dia. Kita tengok juga soalan. Masuk je. Ini dia punya A. Ini dia punya B. 5. C dia adalah. C dia semua sekali. Ini C. Kamu kena tahu dia punya A, B, C. Baru kamu boleh dapat. A dia adalah 2. B dia adalah 5. C dia adalah 3 minus K. Ini dia. Kamu masuk je. B kuasa 2. 5 kuasa 2 contoh. Minus 4. A 2. C. Macam ni. Sum less than 0. So, kamu selesai sampai bawah, kamu akan dapat jawapan. Ini sangat mudah saja sebenarnya. Bantu cikgu tak nak usik banyak-banyak. Kita ada banyak lagi fokus lain untuk kita selesaikan. Boleh? Boleh ke tak? Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Boleh? C. Ini example nombor 11. Paper page number 53. Find the range value graph coordinate. Ini has two intercept. Bila two intercept ni bermaksud dia macam ni. Macam ni tak kisah. Contoh ni sedih. Senyum pula jadi macam ni. Dia ada dua yang intersect. So dia akan jadi B kuasa 2 minus 4AC greater than 0. Tengok. Betul tak jawapan dia? Greater than 0. Nampak tu? Betul. So dia selesaikan saja. Ni cikgu tolong. Dia masukkan. Nanti kamu dapat macam ni. Okey. Bila wujudnya quadratic inequality. Kita dah belajar dalam part 2 ke part 1? Part 1 rasanya. Part 1. Ada inequality. So boleh tengok lah. Macam tu nah. Okey. Cikgu tunjuk sikit. Bila dah sampai dekat sini. Bila sampai sini kita factorize, kita dapat macam ni. Daripada sini kita boleh nampak tak dia senyum ke sedih? Senyum. So cikgu buat macam ni. Cikgu buat macam ni. Dia akan jumpa dia punya root dia adalah negatif 2 dengan 6. Negatif 2 dah letak mana? Sini ke sini? Sebelah kiri kecil 6. Buat macam ni. Lepas tu tengok dia punya anak panah ni. Kalau dia kata lebih besar maknanya lorik di bahagian atas sahaja. Lorik sini sahaja. Sebenarnya gambar ni tak ada markah. Dia nak tengok jawapan akhir. Sebenarnya jawapan dia ada dua tempat. Sini dengan sini. Sini adalah X. P sekarang ni P. Depend lah. P less than negative 2. P greater than 6. Itu jawapan dia. Boleh, gambar ni perlu ke cikgu? Gambar ni untuk pemahaman kamu sahaja. Tak ada markah pun dalam SPM. So, kamu boleh tengok balik yang ini. Takut-takut terlupa. So, boleh cuba buat banyak soalan. Kamu akan nampak. Okey, yang nombor 2 kita dah set all. Sekarang kita nak pergi kepada effect. Apa dia? Effect of graph. Yang tadi kita cerita tadi. Ini nombor 3 dah. Kita dah masuk nombor 3. Effect changing on graph. Tak apa. Santai-santai. Okay. First kali cikgu nak sentuh kalau effect A. Tak kisahlah bentuk apa pun Kalau A. Contohlah kita ambil satu bentuk. Cikgu ambil bentuk apa nak? Bentuk apa nak sekarang ni? Cepat beritahu bentuk apa nak. Contohlah kita ambil bentuk vertex tadi. Kita ambil lah X. Tolak 3 kuasa 2 tambah 5. Kalau A dia ni, okay, kita compare. Ini 1, 2 lah, 2. Dengan, ni 1. Kita nak compare kan, satu lagi. Ni fx lah, nanti kamu tak nampak pula. Okay. Satu lagi fx, kita nak compare kalau berbeza dia punya A. Ini cikgu ambil 10. Dalam dia sama je. Tak ada berbeza. Alright. So, sekarang kita tengok balik dah. Okay. Ini bentuk dia apa? Bentuk dia senyum. Betul? Betul. Bentuk dia senyum.
Okey, bentuk dia senyum, kita nampak apa di sini? Kita akan dapat terus dia punya koordinat bawah 35. Siapa yang masih lagi tak faham? Tolong 35. Tapi apa beza graf ni cikgu? Sebenarnya A tu cikgu suka sebut dia punya apa nak sebut? Dia punya amplitude cikgu selalu sebut ataupun dia punya range, width of the graph. Bermaksud, kalau dua, dia punya graf, tengok betul-betul Kalau dua, dia lebih, macam ni lah graf dia, cantiklah dua. Kalau 10 bermaksud dia lebih cerun. Ataupun kamu nak ambil dia punya kecerunan pun tak apa. Bayangkan dia adalah kecerunan. Ini pun adalah kecerunan. Kalau 10 dia lebih cerun. Cerun tu maksudnya lebih pergi macam ni. Dia lebih macam ni. Kalau 20 dia akan jadi lebih macam ni. Kalau 50 contoh dia akan lagi mencanak-canak dan menjadi mencanak pula. Lebih kurang dia akan mengkompres di graf. Boleh faham? Maknanya sebenarnya kita bayangkan dia adalah like a gradient, dia punya kecerunan. Kalau minta 10 bermaksud kita punya graf tu akan jadi lebih thin, lebih nipis, lebih kurus, lebih ramping ataupun lebih apa ni? Lebih curam. Itu maksud dia yang pertama. Okey, boleh faham yang tu. Sekarang ni cikgu ambil contoh lain pula. Kita ambil apa ni? Okey, kita ambil yang ni. Ini bentuk apa ni? General form. Contoh 3x kuasa 2 tambah bx masuk terus nombor cikgu masuk terus nombor tambah dengan 15. Ni satu. Kita ambil satu lagi. Kita copy je. Sekejap, kita nak buang masa. Kita copy dulu. Nampak macam buang masa juga kan cikgu? Tak begitu. Alamak. Copy. Okey, tak sini. Allahu Akbar. Tidak. Okey, paste sini. Paste. Okey, ini ada dua. Beza dia sekarang, cikgu nak ubah dia punya C. Ni kan C dia kan? C ni adalah y-intercept ya. So, sini contoh, buat dua. Okey, tak kisahlah graf dia macam mana nanti. Dia akan intercept di 15. Nampak tak 15 kat sini? Ni y-intercept. Ni y ataupun fx. Kita panggil sini x. So, dia akan 15. Beza dia dekat sini. Dia intercept kat mana? Kat 2. Boleh nampak tak? So, graf dia contoh Contoh cikgu bagi tahu lah contoh lah. Ni cikgu malah nak cari dia punya nilai x. Contoh lah bentuk sini. Yang ni dia akan jadi bentuk sini. Dia akan intercept sahaja yang berbeza. Nantilah inilah changing dia punya nilai A, B, C yang kita akan belajar. Okey, boleh faham yang tu? Cikgu terang sikit-sikit supaya kamu boleh nampak. Okey, kita pergi kepada example number 14. Boleh Kita tengok kepada effect changing. 14 muka surat 58. Boleh tengok? Kita akan tengok. Kita akan tengok sini, kita pergi contoh terus. Okey, sama-sama kita tarik nafas, inhale, exhale. The diagram on the right shows the graph fx. Ini dia punya bentuk. Bentuk apa ni? Bentuk vertex. Kita dah tahu dah, dia akan jadi kat sini akan jadi negatif 2, 3. Betul tak? Betul lah, itu maksud dia. Okey, A dia bagi sama dengan 2. Ini dia punya nilai A. H dia adalah negatif 2. Ni kena tengok balik dia punya general equation. Kenapa dia negatif? Okey, C dia adalah 3. C pula K. Dia panggil K. Okay, make generalization on the effect. Dia suruh kita buat satu conclusion berkaitan dengan effect in changing each of the following values on the shape and the position of the graph. Okay, sekarang cikgu padam ni. Okay, boleh nampak kita padam yang merah-merah ni. Saya dah tahu kat sini. Okay, sekarang nak change apa? Dia kata changing value of A. Tadi cikgu dah terang kan? Kalau dia, sekarang kita punya A standard berapa? Ini A lukisan ni so dia adalah A dia 2. Sekarang dia nak pergi 6. So, bentuk dia akan jadi macam mana? Okay, kita pergi kepada contoh yang ditunjukkan lah. Kita tengok kat sini bawah. Sekejap Cikgu ambil pen hitam sikit. Mana pen hitam? Okey, ni pen hitam. Okey, ini soalan yang ini. 1, 1. Dia nak tukar daripada 2 pergi 6. So, 2 pergi 6, gradient dia akan jadi lebih, orang cakap mengurus ataupun lebih. Orang cakap apa? Lebih cerun. So, dia akan jadi mengecil. Nampak tak ini sekarang? Yang ini yang garis putus-putus ni adalah yang standard punya. So, yang A dia akan 6, dia akan jadi lebih kurus. Like that. I like that. Okay, boleh faham yang itu? So, sekarang ni kita jawab nombor 2. Okay, ya. Kita tengok dulu kepada dia punya explanation. Okay, ya. Dia kata, when A changes from 2 to 6, the width, dipanggil the width of the graph decrease, mengecil. The axis of symmetry tetap sama and the minimum value remain unchanged. Dia memang tetap sama juga dekat sini. Dia cuma mengecil sahaja. Boleh faham? Sama juga yang setengah dekat sebelah kanan ni kita dah tahu dah, daripada 2 nak pergi turun setengah bermaksud dia lebih landai. So, yang ni original dia, original graph. Yang ni nampak tak yang putus-putus ni? So, dia akan dapat kat sini. Dia tak akan mengubah dia punya minimum point pun dekat situ. Minimum value remain unchanged. Boleh faham yang itu? Boleh? Alhamdulillah. So, sekarang H dia daripada... Sekarang H kita berapa? Okay, kita nak jawab soalan B pula. Kita nak fokus kepada H. H asal kita berapa? H asal kita adalah negatif 2.
Okey, H kita negatif 2, dia suruh pergi kepada negatif 6. So bermaksud graf dia akan gerak ke kanan atau ke kiri. Boleh tak faham? So sekarang ni kalau tak faham lagi, tengok contoh je buat. 2 yang dia nak soalan B ni bermaksud dia akan X tolak 6. Tolak tambah 6 lah, dia akan terbalik. Okey, kuasa 2. Tak apa, kamu faham dulu. Tambah 3. Ini yang asal. Yang ni yang asal. Yang ini yang dia nak. Apa efek dia, gambar dia. So bermaksud kita punya minimum point sekarang adalah berapa ni? Ni akan jadi minimum dia adalah negatif 6, 3. Betul Negatif 6, 3. Kita tengok dia punya jawapan. Negatif 6, 3 dekat sini. So bermaksud bila H tu bertukar kepada negatif 6, graf tu akan gerak ke kiri. With the same shape, move horizontally 4 unit to the left. Boleh faham? So yang ni first. Yang ni kalau tak faham lagi kan, tengok Yang ni yang dia punya graf tadi, standard. Kita dapat tadi berapa? Negatif 2, 3, betul? So yang ni pula negatif 6, 3 bermaksud graf itu sama, cuma dia bergerak sahaja. Sebab apa cikgu cakap sama? Sebab dia adalah A dia sama juga. Nampak? A dia tak berubah. Dia cakap cuma berubah dekat dia punya H sahaja. Okey, boleh? Okey, yang ni settle. Tak apa, kamu faham-faham yang tu pun dah cukup bagus sebenarnya. Okey, dan last sekali kita pergi kepada dia punya last sekali, the changing of K. Changing of K ni pula, contoh dia nak pergi tukar jadi berapa ni? Tengok soalan dulu ternampak. Dia nak K pergi 8. Asal dia K3 nak pergi 8. So, kita tengok yang asal. Okey, boleh fokus? Yang asal dia adalah yang mana satu ni? Yang ini. Betul? Dia nak tukar 8 saja. Yang lain semua sama. Dia nak tukar pergi 8. So bermaksudnya start tadi kita dapat dah dia punya titik minimum adalah negatif 2, 3. Bila kita ubah dia akan jadi negatif 2, 8. Betul. So apa yang kamu rasa perubahan dia? Sebenarnya dia akan naik ke atas. Sebanyak berapa? 5. Inilah ayat dia. 5 unit upwards and minimum value become 8 and the equation of the axis of symmetry still the same adalah X sama dengan negatif 2. Boleh faham yang ini tak? So itu dia punya efek, dia punya surface. Nanti kamu akan nampak lagi. Boleh tak faham? Boleh tak faham. Sekarang kita nak pergi kepada kaedah yang terakhir. Sementara cikgu masih bersemangat ni. Ini ada beberapa perkara lah nak sebelum kita sketching ni graf. Tak apa, ini klise punya cikgu bagi tahu. Inilah contoh lah. Ini nombor 1, identify the value of A. Kalau A dia positif, kena senyum. Kalau A dia negatif, kena sedih. Itu saja. Nak tahu bentuk dia macam mana. Okey, yang nombor 2 pula dia kata apa? Find the value of B squared minus 4AC ataupun diskriminan dia. Sebab apa kita nak check ni? Sebab kita nak check sama ada graf dia tergantung sepi ke, ataupun graf dia memang betul-betul kena satu titik tangent sahaja ke, ataupun dia adalah menyentuh pada 2. Yang ni kita kena check. Nanti kita akan tunjuk lah. Lepas tu determine the vertex. Vertex dia maksud dia ni lah. Vertex ni maksud dia sini. Okey. Sini koordinat dia berapa? Contoh 3, 5. Ini kita kena tahu. Dalam bentuk vertex form kita boleh nampak direct. Okey. Vertex form, cara nak cari ni dia ada 2 kaedah. Satu guna completing the square dan satu lagi guna kaedah formula. Nanti cikgu akan dedahkan. Dedahkan rahsia. Macam mana nak mudah tanpa menggunakan completing the square kita dapat tahu dah nilai titik dia berapa. Ini penting Okey. Plot the point obtained plane down smooth parabola is symmetry and vertical. Dia suruh lukis, tak apa. Yang ni nombor 4, ni nombor 3. Tak apa, cikgu cuba shortkan. Sini apa ni? Y-intercept. Ni Y-intercept nanti kita nak tengok. Nombor 5. Ni penting lah. So, ini determine section. Exhaustive solving function. Okey. Ini nombor 6. Okey. Kalau cikgu punya, cikgu senang sahaja. Cikgu tak nak pening-peningkan kepada kamu. Cara nak melukis graf ni sangat senang. Sangat senang sebenarnya. First kali memang lah. Okey. First kali macam ni kan. First kali cikgu nak kamu cari Y-intercept. Y-intercept bermaksud apa? Tengok dekat equation pun boleh ataupun kita samakan. Bila nampak je Y-intercept sebenarnya apa yang berlaku? X sama dengan kosong. Kena letak dekat kepala kita. Bila Y-intercept X sama dengan kosong. Bila X-intercept Y sama dengan kosong. Ini kaedah Ini kaedah cikgu buat So first kali ini teknik cikgu 1, 2. Lepas tu cikgu nak nombor 3 cikgu akan cari dia punya minimum point. Yang lain tu semua tutup mata je. Kamu boleh nampak lah. Sebenarnya 3 ini yang sangat penting sekali. Boleh first, Y-intercept, X sama dengan kosong. X-intercept apa yang kosong? Y sama dengan kosong. Lagi satu apa dia? Cari dia punya minimum point. Daripada minimum point, kita boleh cari dia punya symmetry. Sama-sama kita buat. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita pergi kepada example last insyaAllah. Soalan nombor 15. Example number 15. Page number 60. Sketch the graph quadratic ini. Okay, boleh fokus sama-sama? Okay, sekarang ni cikgu tak nak tengok semua ni. Cikgu nak buat sendiri. Boleh tengok tak? F, cikgu saling kat sebelah Nanti kamu kata tak ada lah cikgu. Cikgu tengok juga. Cikgu padamkan. Cikgu letak sini. Cikgu saling soalan dulu. Kita nak main-main lah. Mungkin dah kebosanan. Kita
Padam dulu mana yang tak penting. Mana ni? Tak boleh padam. Tak boleh padam. Okey, boleh. Kita besarkan sikit macam mana nak sketch sekarang. First kali, cikgu nak tanya kamu, dia bentuk apa? Sedih ke senyum? Itu yang kamu kena tahu. Dia sekarang bentuk apa? Sedih. So, sekarang ni, daripada ini bentuk general form, ini adalah y-intercept. Cikgu dah tahu dah. So, y-intercept sini, cikgu tulis je y ataupun tulis fx. Lalunya dia akan tulis fx juga sini. Ikat y dengan fx adalah, cikgu nak kecil sikit boleh tak? Macam terlalu tebal sangat. Sekejap, nah. Sekejap. Alright. Ini adalah fx. Sini adalah x. Daripada atas ni, cikgu dah tahu dah. Y-intercept dia sebenarnya adalah 12 sahaja. 12. Kalau tak tahu, buat apa? Y-intercept X sama dengan kosong. Kamu masuklah nilai kosong dekat sini. Nilai kosong dekat sini. So, jawapan dia tetap dengan 12. Boleh faham? Wah, itu maksud dia. So, padam ni. Ya Allah, tak boleh padam dah. Okey, Cun. So, sini adalah 12. Setuju? 12. Okey, untuk mencari dia punya X-intercept kena Y yang sama dengan kosong. Dia akan dapat macam ni nanti. Kosong sama dengan X lah. Ini Y sama dengan kosong kan? Y ni sebenarnya sama dengan fx. So, cikgu letak je kosong. Tolak X kuasa 2 tambah 4X tambah 12. Kamu boleh pakai calculator untuk mendapat jawapan dia. Boleh ke tidak? Kamu tekan calculator nanti kamu akan dapat jawapan. Sebenarnya dia ada dua tempat intersect. Dia adalah X sama dengan 6 dengan X sama dengan negatif 2. Tekan calculator sendiri. Boleh? Boleh ke tak? Okey, sekarang ni kita tulis yang elok. Negatif 2 dekat mana nak letak? Sinilah cikgu ambil. Okey. 6 dekat mana? Dekat sini. Sebenarnya ada banyak kaedah. Okey, sekarang ni dia bentuk dia mesti simetri tau. Kalau dia kata simetri tu maksudnya jarak sini kamu bahagi 2, sebenarnya dekat situlah bentuk dia punya koordinat yang paling tinggi. Sekarang sedih kan? Okey, sedih. Faham tak? So, sini berapa beza dia? 6 dengan 2, 8. So, sebelah sini 4, sebelah sini 4. Ini cara manual kamu boleh nampak juga sebenarnya. Okey, boleh nampak ataupun kamu nak masuk menggunakan formula pun boleh juga cikgu ajar. Tak apa, slow-slow. Sekarang ini yang kamu kena tahu dulu. Okey, cikgu belah 2. Sebenarnya dia simetri. So, cikgu akan dapat. Sini berapa nanti koordinat dekat sini? Sini, nampak tak cikgu titikkan ni? Berapa? 4. So, koordinat dia sebenarnya adalah 2. Koordinat titik tengah dia ni, beza dia adalah 2. Terpadam lah. Ya Allah. Okey, 2. Sini adalah 2. 2, negatif 2, 6 adalah 4. So, dekat sini adalah koordinat dia adalah 2. Sekejap Okey. 2. So, dia akan jadi 2 dekat sini. 2 dekat sini, 2. So, bermaksud 2 ni adalah dia punya maximum point nanti. Bila 2, tapi cikgu saya tak tahulah graf dia 2 berapa. Ini nilai X kan? Kita masuk je 2 dalam sini. Boleh faham maksud cikgu? Maknanya cikgu masukkan nilai X ni ke dalam cikgu punya equation. Cikgu akan nampak nanti. Kamu akan dapat macam ni. Cuba tengok Cikgu masukkan negatif 2 kuasa 2 tambah 4 darab dengan 2 tambah dengan 12. Boleh nampak ke tak? Kamu akan dapat berapa? Dia punya koordinat nanti. 4 negatif 4 tambah 8 tambah 12. Dapat berapa tu? Ini nilai Y je lah. Ini sekarang cikgu cakap sama dengan Y. Fx ni sebenarnya sama dengan Y. So, ini akan 4 tambah ni akan jadi 16. Y sama dengan 16. Boleh nampak tak? So, Y dia sama dengan 16. So, bila mana X sama dengan 2, Y sama dengan 16. So, bermaksud dia punya maximum point dia atas ni. Boleh. Kita tulis koordinat dia. 2, 16. Lepas tu kamu terus lukis sahaja. Siaplah kamu punya soalan. Ni nampak macam 2 ni. Cikgu end up ke sini boleh sikit. Cikgu end up 2 ni ke sini sikit. Supaya dia nampak lebih stable graf kita. So, kita buat macam ni. Cikgu sambungkan. Sebab dia sketch tau. Dia tak kisah sangat pun. Baik. So, beginilah kita punya graf nanti. First kali tadi apa kena tengok? Y-intercept. Nombor 2 kena buat apa? X-intercept. Lepas tu nombor 3 cikgu cari dia punya maksimum ataupun kes kita ni maximum point sebab dia adalah bentuk sedih. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Adakah betul gambar cikgu dengan gambar jawapan di sebelah ni? Kita tengok dulu Tabah sikit. Kita tengok, dia punya jalan kerja panjang. Mana dia gambar ni? Okey. Sama. Alhamdulillah. So, itulah teknik untuk sketch the graph. Tak apa, cuba buat lagi soalan-soalan lain. InsyaAllah kamu akan mendapat cara yang terbaik untuk kamu melukis. Okey, cikgu rasa itu sahaja untuk lesson yang terakhir kali ini. Tolong buat latihan dan teruskan usaha untuk memahami setiap satu patah perkataan yang cikgu cuba terangkan kepada kamu. Maaf kalau tertinggal beberapa perkara, tapi yang ini adalah yang mau cakap apa? Basic yang kamu perlu faham dan kamu kena kuasainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.